Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penyokong-penyokong bola sepak dan juga futsal Pulau Pinang, pada petang ni kita bersiaran secara langsung di Round Island Cafe yang bertempat di Teluk Bahang bersama dengan legenda bola sepak Pulau Pinang. Dua orang insan yang cukup-cukup hebat dan juga sangat-sangat istimewa bersama dengan saya pada petang ni. Jadi saya sebenarnya berasa sangat bertuah, sangat teruja dan juga sangat terharulah kerana diberi peluang yang begitu besar, orang cakap, untuk nak bersama dengan dua orang insan yang hebat ni. Okey, jadi macam yang saya cakap, saya tak keseorangan. Saya ditemani oleh dua orang insan, dua orang legenda bersama saya pada petang ini. Kita akan adakan sesi soal jawab bersama dengan dua orang insan ni, yang mana program kita pada petang ni forum santai. Jadi forum santai kita akan dengar sharing session lah daripada kedua-dua panel kita. Kita bukan nak ada forum berdebat nak tengok siapa lagi hebat ke, siapa lagi power. Kita cuma nak dapatkan cerita dan juga pengalaman daripada kedua-dua orang panel kita pada petang ni. Jadi panel kita yang pertama, saya rasa insan ni memang boleh dikatakan seluruh Penang kenal dengan beliau ni. Beliau yang saya masukkan ni adalah Coach Manzur Azwira. Siapa tak kenal Coach ni memang saya tak tahu nak cakap lah, sebab Coach ni merupakan insan yang sangat istimewa yang telah pun berjaya naikkan semula nama pasukan bola sepak kita. Okey, kemudian ahli panel kita yang kedua, kita ada Coach Ghaffar. Coach Ghaffar juga seorang insan yang sangat-sangat istimewa yang saya sendiri sejujurnya baru pertama kali ada peluang untuk nak bertemu secara bersemuka dengan Coach Ghaffar. Okey, Coach Ghaffar untuk makluman semua merupakan bekas player Pulau Pinang juga, dan juga sekarang ni beliau merupakan coach futsal, dan sebelum ni coach futsal Sukma. Kalau siapa yang tak tahu, kita pernah champion Sukma pada tahun 2013. Masa tu bila kita champion, Coach Ghaffar jadi coach squad futsal Pulau Pinang pada waktu tu. Okey, jadi saya rasa kalau saya nak cakap panjang-panjang pun tak guna, sebab saya pasti penonton-penonton semua bukan nak dengar saya bercerita, tapi nak dengar ahli panel kita berkongsi pengalaman dengan semua. Tapi sebelum kita mulakan sesi soal jawab, saya nak ingatkanlah kepada para penonton di luar sana, kalau boleh share live di Facebook page Demi Pulau Pinang ni, supaya lagi ramai fans-fans Penang dapat tengok live dan juga dapat rasa sendirilah macam mana ataupun apa perkembangan terkini kedua-dua ahli panel kita. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya dah nak start lah. Saya nak tanya soalan kepada ahli panel kita yang pertama, Coach Manzur. Okey, Coach. Sihat Coach? Alhamdulillah sihat. Okey, sebenarnya saya gugup dan juga teruja sebenarnya nak jumpa dengan dua-dua orang insan yang hebat ni dalam arena bola sepak negeri kita. Jadi, terima kasihlah sebab sudi terima saya sebagai moderator pada petang ni. Okey, jadi Coach, saya terus nak masuk lah. Sebab saya pun memang sejujurnya boleh dikatakan fans sejak dia kecil lah. Saya memang mengikuti perkembangan bola sepak dan juga perkembangan futsal, khususnya negeri kita sendiri, negeri Penang ni, negeri Pulau Pinang. Okey, bila kita tengok last season, memang tak disangka-sangka, dan juga orang kata tak disangka-sangka tu satu hal, dan juga benda yang memang betul-betul besar lah berlaku dalam arena bola sepak kita kan, yang mana tim Penang ni telah pun berjaya menjuarai saingan Liga Premier buat kali yang pertama. Okey, jadi mungkin Coach boleh kongsikan dengan semua penonton dekat luar sana, apa sebenarnya rahsia yang Coach cuba terapkan dalam pasukan sampaikan tim kita berjaya untuk menjadi tim yang kembali digeruni oleh pihak-pihak lawan dekat luar sana. Okey, silakan Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucap kepada tuan moderator kita, dan juga kepada fan-fan yang sedang mengikuti live online kita ni, Sembang Santai ni. Saya boleh katakan saya sangat-sangat bersyukur kerana kembalinya saya ke Pulau Pinang. Kita berjaya capai kejayaan yang sangat-sangat istimewa ni. Dari objektif pertama kita hendak layak ke Liga Super, dan tidak dijangka dan sangka kita dapat juga menjuarai Liga Premier 2020. Jadi itu satu yang saya agak-agak istimewa, dan sangat-sangat saya bersyukur kepada Allah Taala lah, kerana di luar jangkaan dalam masa yang agak singkat kita berjaya. Dan sebenarnya kejayaan pasukan Pulau Pinang bukannya hanya kepada dengan kembalinya saya ke Pulau Pinang, tapi yang boleh saya sharekan di sini apa rahsia kejayaan tu. Pertamanya saya rasa pemilihan pemain-pemain yang berjaya kita gabungkan
pemain-pemain senior dan muda Pulau Pinang, kita berjaya mencipta satu kombinasi yang sangat baik. Kerana pemain yang senior yang berpengalaman banyak membantu pasukan dan pemain muda untuk sentiasa bersaing dan sentiasa berfikiran positif, yang tiada perkara yang mustahil lah dalam bola sepak. Walaupun boleh pada permulaan musim ramai orang agak terkejut sebab kita orang kata apa, mengekalkan hanya lebih kurang 20-30% saja pemain yang orang kata terlibat pada tahun 2019. Tapi hasilnya tahun 2020 kita berjaya hingga ke peringkat yang saya istimewa lah. Dan rahsia kejayaan pasukan kita tahun 2020 ni adalah dengan kehadiran pemain import yang saya rasa sangat-sangat berkualiti lah. Berbanding tahun-tahun yang sebelum ni, pasti akan ada seorang atau dua pemain import yang kita akan hadapi masalah di situ. Tapi alhamdulillah tahun ni 3 pemain kita, Casagrande, Vito, Hendrik Dos Santos sangat-sangat memberi impak yang sangat besar. Walaupun pada permulaan liga Lee Chan Hoon cedera, dia tak dapat membantu pasukan, tetapi selepas kembalinya selepas COVID-19 tu, Lee Chan Hoon juga memberi satu sumbangan yang juga besar juga pada pasukan. Dan saya sangat-sangat bersyukurlah kerana berjaya orang kata apa, membawa pemain-pemain import yang dapat membantu pasukan hingga kita berjaya ke peringkat ni. Yang ketiganya, saya rasa pengurusan kita, walaupun boleh semua orang sedia maklum yang Presiden YB Amal baru tahun yang kedua, dan banyak kata apa penambahbaikan yang dia cuba lakukan dalam Persatuan Bola Sepak Penang, dan sudah pasti kita cuba menambahbaikan di situ, dan pengurusan cuba membantu pasukan dengan menyediakan kemudahan dan juga orang kata apa, kebajikan pemain yang agak lebih baik, dan ianya membantu pasukan lah hingga kita berjaya ke peringkat ni. Dan yang paling utama saya rasa fan penyokong setia Harimau Kumbang lah, kerana tahun ni adalah sangat berbeza, karenanya penyokong tidak dapat memberi sokongan di stadium. Jadi di sini penyokong tetap memberi semangat dalam media hingga ke stadium, walaupun tidak masuk ke dalam stadium, tapi di luar stadium ramai penyokong-penyokong hadir untuk memberi semangat. Dan itu salah satu motivasi yang saya rasa sangat-sangat besar pada pasukan, pada pemain, pada jurulatih, pada pasukan. Saya rasa itu adalah satu yang sangat hebat lah bagi saya. Dan doa penyokong yang kita kata makbul, kita berjaya hingga ke peringkat yang kata apa, hebat ni lah. Itu adalah rahsia kejayaan yang saya boleh simpulkan lah kat sini. Okey, terima kasih Coach Manzur. Okey, macam yang Coach cakap, penyokong ni sebenarnya memang memainkan satu peranan yang cukup besar dalam nak menaikkan moral pasukan. Ni satu benda yang saya boleh banggakan dengan penyokong kita sendiri. Tak kiralah bangsa apa sekalipun ataupun tak kira darjat, kita mampu bersatu hati untuk nak sokong pasukan kesayangan kita. Jadi saya respect lah pada semua penyokong-penyokong Pulau Pinang di luar sana, terutamanya yang tengah tengok live ni lah, yang support lagi program ni. Okey, kemudian Coach Ghaffar. Coach Ghaffar, macam kita tahu, Coach Ghaffar pernah jadi coach futsal untuk skuad Sukma kita, sampaikan kita boleh champion. Kita juara bukan takat kita menang dengan jaringan yang tipis. Kalau siapa yang tak tahulah, dalam edisi Sukma pada tahun 2013 tu, kita menang di final dengan jaringan yang agak besar, dalam 4-1 ke 5-1 macam tu, menentang pasukan wilayah persekutuan. Okey, jadi hasil daripada kejayaan tu, mungkin Coach Ghaffar boleh kongsikanlah apa yang Coach dah buat dengan tim time tu, sampaikan ataupun rahsia sikit lah. Kita nak korek sikit kan petang ni. Apa yang Coach buat, sampaikan kita boleh menang besar dekat final. Sebab final kita tahu, final selalunya game yang sengit kan. Selalunya akan menang pun menang tipis. Tapi bila game tu, bila saya tengok balik highlight game tu, kita menang dengan jaringan yang agak besar. Jadi mungkin Coach boleh share sikit lah dengan penonton-penonton dekat luar sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik Mirul Aiman, tapi walaupun muda nampak macam semangat ni. Terima kasih kepada Mirul Aiman sekali lagi. Dan first kali lah saya nak ucapkan terima kasih kepada Kelab Sukan Teluk Bahang. Kelab Sukan Teluk Bahang kerana sudi menjemput kami sebagai panel pada hari ni. Boleh kata banyak lagi legenda-legenda yang ada, tapi alhamdulillah lah dah terpilih tu, kita pun
bagi kerjasama. Dan terima kasih juga kepada Round Island Round Island kat sini yang sudi menaja tempat ni. And then Fit Malaysia termasuk KBS KBS, and then Demi Pulau Pinang yang support kita punya live hari ni Demi Pulau Pinang. Terima kasih saya nak ucap, dan saya difahamkan Pro Media Tajrid juga ada. Okey, terima kasih kepada semua, kerana kalau tanpa mereka program ni tak akan menjadi. Dan alhamdulillah apa yang Miro tanya tadi tu berkenaan dengan macam mana rahsia kejayaan. Rahsia kejayaan ni sebenarnya dia merangkumi teamwork lah. Kalau tanya saya macam mana kami boleh berjaya pada Sukma yang tahun 2013 tu dengan merangkumi juara, adalah teamwork. Sebab tanpa teamwork yang baik, saya rasa memang sangat sukar lah. Disebabkan perlawanan pertama kami dah jumpa dengan KL. First game dah jumpa dengan KL, kalah dengan KL 7-2. Jadi satu jaringan yang besar juga kami kalah. Dan bila kalah tu, dia satu benda yang mengaibkan lah di Sukma. Kalau tambah-tambah perkampungan sukan ni, kalau kita kalah benda yang besar ni, dia jadi macam satu perbualan. Jadi alhamdulillah dengan semangat berpasukan, dan kita kumpul balik pemain-pemain kita bina semangat balik. And then mereka juga telah berjanji untuk bermain bermati-matian. Jadi dekat sini saya nampak rahsia kejayaan pasukan ni adalah mau tak mau, suka tak suka, mesti teamwork. Macam tadi Coach Manzul cakap pun, dia merangkumi semua aspek. Baik pengurusan, pemain, jurulatih. Jadi siapa kitman, even kitman pun dia sangat-sangat main peranan kat situ. Okey. Jadi kami ibaratkan macam satu keluarga. Jadi rahsia kejayaan pada itu sebab pemain-pemain masa tu rata-rata pemain muda. Dan baru first time mewakili Sukma Pulau Pinang masa tu. Adalah mungkin seorang dua player saja, macam Pele mungkin dah pernah bermain Sukma sebelum tu. Tapi saya rasa yang ni antara peluang yang terbaik, dan bagi saya kejayaan tu sukar dicapai lah, dan kemanisan yang sampai ke hari ni lah. Dah beberapa kali Sukma pun masih belum lagi boleh pecah rekod. InsyaAllah satu kebanggaan juga. Dan sebenarnya asisten saya juga adalah seorang yang hebat sebenarnya. Coach Asnizal Hashim. Yang tu memang sahabat saya, dan saya pun bangga lah dapat partner dengan dia. Sebab dalam masa Liga Kebangsaan, dia jadi head coach, saya jadi asisten. Jadi masa Sukma, saya pula jadi head coach, dia jadi asisten. Makna teamwork kami buat tu memang dah daripada awal dah. Cuma nasib saya lah laki sikit. Masa tu pun pasukan Pulau Pinang pun tak kurang hebat juga, masih menduduki tempat yang ketiga masa tu. Alhamdulillah. Dan saya rasa sebenarnya kejayaan dalam berpasukan ni, dia tak boleh lari daripada semangat kesukanan tu sendiri. Dan pemain-pemain yang hadir, yang bermain pada tu masa kejohanan tu adalah pemain-pemain yang bermain untuk Lancana Negeri Pulau Pinang. Jadi kalau kita tengok dekat sini, sebab masa final tu saya telah berberitahu dekat player, saya dapat information KL offer tawaran yang sangat baik jika pemainnya berjaya memenangi kejohanan dengan imbuhan RM1,000. Tapi kami, saya kata hanya maruah Pulau Pinang yang boleh dibawa sampai bila-bila pun. Ni rasa macam sebab bila bermain dengan Pulau Pinang ni, dia rasa macam ada sentimental kat situ. Sebab tu yang Demi Pulau Pinang pun, kita dengar nama Demi Pulau Pinang ni, dia rasa macam sesuatu yang istimewa lah. Jadi bila rasa, saya beritahu dekat player, saya kata kejayaan, kalau hari ni kalau kita cipta kejayaan ni yang mahal ni tak boleh dipadam. Sampai bila-bila pun tak akan terpadam. Jadi disebabkan itulah saya cuma minta dekat pemain saya kata jika kita menang ni, lagu Pulau Pinang akan berkumandang. Jadi yang tu yang menyebabkan rasa keinginan nak menang tu. Walaupun dalam tu ada pemain yang duduk di KL, tapi mandangkan saya dalam training ada budak dari KL, budak Perak, yang budak UiTM masa tu bermain untuk Pulau Pinang. Tapi saya beritahu mereka kena pandai menyanyi lagu Pulau Pinang. Kalau tak pandai lagi Pulau Pinang, saya akan pastikan mereka menyanyi kat lagu Pulau Pinang. Jadi lagu Pulau Pinang ni memang sentimental yang sangat value. Dan kejayaan tu memang bagi saya manis. Sebab nak dapat kejayaan tu bukan senang. Dan nak masuk final tu juga bukan senang. Sebab kami tempuh cabaran daripada peringkat awal, kalah, habis tu menang dengan Negeri Sembilan, lepas tu kalah balik dengan Perlis 1-0, dan kami tempat ketiga yang terbaik layak. Jadi dekat situ kita nampak betapa sukarnya nak layak. Lepas tu jumpa pula dengan Selangor, quarter final, berjaya menewaskan Selangor. Selangor ni antara favourite team yang akan final dengan KL, favourite team lah. Tapi alhamdulillah kita berjaya menang dengan Selangor dan menang dengan Pahang semi final. Seterusnya kembali balik dengan KL dan kita menang dengan jaringan 5-1. Jadi itu memang kejayaan paling manis lah. Semua pemain yang mana yang tengok live ni, saya rasa memang mereka akan terkenang, dan mereka boleh review balik gol-gol yang mereka skor tu, memang mereka akan terkenang. Sebab ni sejarah. Jadi saya rasa yang tu je kot, sedikit sebanyak. Okey, terima kasih Coach. Betul sebenarnya apa yang Coach cakap tu. Bila kita sembang pasal negeri kita sendiri, dia akan jadi satu nilai sentimental yang ada dalam diri kita.
Sebab memang sukan bola sepak, sukan futsal ataupun sukan apa-apa yang bermain secara beramai-ramai ni sebenarnya memerlukan teamwork. Jadi bila kita main secara berpasukan, memang kejayaan tu akan datang kepada kita. Okey, kemudian bila kita sembang pasal bola, main untuk negeri, memang akan ada 3 benda yang tak lari daripada diri kita sebenarnya. Passion, pride, dignity. Sebenarnya benda ni lah yang boleh menaikkan semangat kita bila kita main untuk negeri kita sendiri, negeri kelahiran kita. Benda ni kita, kalau kita main dengan tim lain, kita akan main bersungguh-sungguh, tapi rasa dia takkan sama macam kita main untuk negeri kita sendiri. Tu beza dia. Macam mana bila kita mewakili kelab lain dengan kita mewakili negeri kelahiran kita sendirilah. Bila kita mewakili negeri kelahiran kita sendiri, sebenarnya kita bermain bermati-matian untuk nak pertahankan nama negeri kita, nama tempat kita. Okey. Jadi untuk soalan-soalan tadi saya dah tanyalah tentang kejayaan, apa resepi, rahsia yang boleh coach kongsikan semua kan. Okey, kemudian bila kita sembang pasal kejayaan, mesti kita ada cabaran yang kita kena tempuhi. Sebab macam yang coach cakap tadi, kejayaan tak datang macam tu saja kan. Dan dia ada, macam mana pun mesti akan ada halangan dan juga cabaran yang kita kena tempuhi. Mungkin kalau coach Manzur kan, dalam skuad bola sepak, apa cabaran yang coach kena hadapi untuk saingan musim lepas? Sebab macam kita tahu, coach nak kena handle, nak bagi player serasi, player senior, player muda dan juga import player. Mungkin tu salah satu cabaran lah yang saya sebagai penyokong tengok. Tapi mungkinlah ada benda lain yang coach boleh kongsikan yang penyokong sebelum ni tak tahu. Tapi bila coach kongsikan benda ni, mereka jadi tahu, jadi open minded untuk nak terima benda ni. Okey. Memang kalau cakap pasal cabaran ni, dah tentu banyak cabaran dia. Tapi kita cakap bola sepak dalam sukan yang bermain secara berpasukan, nak menghasilkan persefahaman, gabungan, gandingan tu memang perlukan masa lah. Tapi sebagai jurulatih, saya dibantu oleh asisten saya yang saya rasa sangat berpengalaman di dalam Liga Malaysia ni, Coach Akmal Rizal, Saiful Muhammad, Faizal Sultan, semuanya bekas-bekas pemain. Jadi tugas untuk menghasilkan kombinasi dan persefahaman dengan pemain tu, saya rasa bukan kata senang, tapi memberi saya lebih orang kata apa ruang ataupun memberi saya lebih orang kata apa kelebihan untuk menghasilkan gandingan dan persamaan yang baiklah. Tapi untuk tahun 2020 ni, saya boleh cakap cabaran yang saya boleh kata agak-agak sukar, dan saya rasa bukan saya yang hadapi benda tu seorang, setiap jurulatih di dalam dunia sekalipun. Sebab tahun ni kita hadapi pandemik COVID-19 dan bukan senang kita nak buat latihan pramusim, kemudian bermain 4 perlawanan dan kita terpaksa berhenti perlawanan, dan pemain-pemain terpaksa membuat latihan secara individu, dan kita perlu memantau pemain untuk melakukan latihan yang kita berikan, dengan pemain perlu menghantarkan video latihan setiap hari, dan kita juga mengharapkan pemain jujur, profesional untuk membuat latihan walaupun tanpa jurulatih berada di samping pemain. Tapi itu sesuatu yang sangat membanggakan lah, kerana apabila kita kembali berlatih, saya dapat lihat lah dari segi fizikal pemain kita tidak terlalu ketinggalan. Dan apabila bermulanya latihan selepas pada pandemik COVID-19 itu pula, adanya SOP latihan yang kita kata akan menyukarkan untuk kita mendapatkan semula kombinasi di antara pemain, di antara pasukan, dalam pasukan. Itu satu yang bagi saya agak-agak mencabar. Dan dalam masa yang singkat, kita terpaksa orang kata menyambung semula Liga untuk perlawanan kelima tu, dan momentum pasukan untuk dapat semula seperti mana di awal pertandingan, satu yang saya kata agak sukar. Mungkin peminat penyokong cuma nampak pada hari perlawanan, tetapi semasa proses untuk pergi ke perlawanan tu sangat-sangat mencabar. Saya boleh kata dengan risiko kecederaan pemain, sekiranya fizikal, mental pemain tidak berada dalam keadaan yang baik, agak sukar untuk kita mencapai kejayaan. Kerana selepas pada COVID-19 tu, kita boleh katakan kita menang berterusan sehingga dah perlawanan yang terakhir saja. Tapi saya memujilah pemain, rancang jurulatihan dan pengurusan, kerana kita bersatu hati, kita berjuang untuk pastikan perlawanan menjadi
untuk layak ke Liga Super, saya rasa sangat-sangat berbaloi lah apa yang kita dah buat. Tapi memang bagi saya itulah sepanjang menjadi jurulatih sangat mencabar lah. Tahun 2020 ni adalah sangat-sangat mencabar bila keadaan isu COVID-19 terjadi. Okey, terima kasih coach. Okey, sebenarnya ada poin apa yang coach cuba sampaikan dekat situ. Bila game ataupun liga berhenti lama, bukan sahaja tim tapi kami sebagai penyokong pun rasalah cabaran tu. Kami nak kena tunggu lama untuk liga bersambung kan. Jadi kami sebagai penyokong memang semua dah fanatik bola. Jadi kami macam berharap bila liga nak sambung, bila lagi kami nak dapat tengok tim main, bila nak dapat turun stadium. Even macam sekarang yang terbaru dikabarkan next season kemungkinan penyokong boleh masuk ke stadium. Jadi dekat social media kita dah dapat tengok dah macam mana penyokong-penyokong bola sepak bukan saja di negeri kita tapi di Malaysia lah. Memang semua tengah, orang kata tengah terlalu bersemangat sebab nak turun balik ke stadium untuk nak sokong tim kesayangan masing-masing. Jadi ni cabaran yang bukan saja tim tapi penyokong jugalah kena hadapi. Dan kita sekarang ni tengah dalam proses untuk nak aplikasikan norma baru dalam tak kisah dalam hidup kita, especially dalam sukan. Jadi benda ni memang satu cabaran yang besar lah untuk semua yang terlibat dalam sukan bola sepak. Okey, untuk Coach Ghaffar pula, macam mana agaknya cabaran yang Coach kena hadapi dalam sukan futsal ni? Sebab macam time career Coach main bola sepak. Tapi bila Coach berkecimpung dalam dunia futsal, saya rasa tak semua orang kata benda yang dalam bola sepak tu sama dengan futsal kan. Jadi apa sebenarnya cabaran yang Coach kena hadapi untuk nak pastikan futsal tu orang kata boleh berjaya lah. Daripada bola sepak Coach nak aplikasikan dalam futsal pula kan. Jadi mungkin Coach boleh share sikit dengan semua penyokong. Okey, cabaran dalam dunia futsal ni dia agak berbeza lah kalau berbanding dengan bola sepak. Sebab bola sepak kita sedia maklum dia bermain di atas padang. Jadi padang ni memang banyak, boleh kata kebanyakan padang ada. Tapi untuk gelanggang futsal dia sangat limited. Jadi masa saya cerita previous lah, masa Sukma tu kebetulan masa Sukma tu bajet yang diberi tu agak sedikit. Tapi gelanggang yang kami terpaksa training tu memang gelanggang yang serba dhaif, kekurangan lah. Tapi tu saya kata dia walaupun dhaif ataupun dia serba kekurangan, dia bukan alasan sebenarnya untuk nak berjaya ni. Cabaran tu dia kena tengok ting positif. Macam mana kita tengok cabaran ni, kita tengok kita dapat benda yang teruk, tapi macam mana kita nak turn to positif mindset. Yang tu antara benda yang challenging. Bukan kata kepada ni, pada coach, kepada pemain, pihak pengurusan sendiri pun nak cari bajet masa tu futsal kalau kata tanya saya masa tu gelanggang pun tak banyak ada di Safira, tapi agak kos yang tinggi lah kalau nak berlatih di Safira setiap hari. Masa tu Sukma ni pula tak pernah jadi champion lagi, tak pernah, orang tak pandang sangat. Jadi bila cabaran lah kalau orang tak pernah rasa kejohanan tu besar dan mereka tak pernah nampak kata kejayaan, masuk pernah kalah masuk kan. Jadi peratus untuk nak bagi tempat yang fasiliti yang hebat, yang mahal, agak costing. Jadi kat situ cabaran dekat gelanggang satu. Sebab macam bola banyak padang, jadi kita boleh guna padang USM, banyak padang lah. Macam sekarang ni pun padang Jawi Manzur. Jadi memang dah FA pun dah provide padang tu. Okey, sekarang tapi macam gelanggang futsal, even FA sendiri pun tak ada, dan nak guna gelanggang agak terhad lah. Kadang-kadang orang guna. Okey, and then itu cabaran yang pertama. Cabaran yang kedua masa sebelum ni, tapi Lani alhamdulillah, Lani dah okey. Kalau Lani FA memang dah improve banyak dah. Sebab kita tengok mungkin pengurusan main peranan sebenarnya ni. Pengurusan yang baru ni dia main peranan. Mungkin dia cari provide benda-benda yang sedia ada. Tapi yang sebelum tu masa Sukma dulu, peralatan sangat kurang. Macam nak training, peralatan bola futsal sendiri tak ada, tak cukup. Ada pun bajet yang sangat sikit. Jadi macam kon. Jadi masa tu lah, masa tu. Tapi Lani alhamdulillah. Jadi bila kejayaan dah dapat, jadi orang dah buka mata. Jadi insya-Allah mungkin lepas ni MSM pun dah provide banyak dah. Saya tengok memang macam baru ni punya training futsal untuk semua, wow, nampak macam dah hebat dah. Banyak sponsor masuk. Yang tu pentingnya untuk nak turn off daripada cabaran jadikan kejayaan tu. Yang tu yang faktor utama untuk kenapa kita boleh dapat sponsor. Jadi yang tu salah satu sebab lah. Dan yang paling ketara dekat belah Pulau Pinang ni, belah sini lah, sparring partner dia tak ada. Nak sparring partner macam dulu Sukma, nak sparring partner dia tak ada. Macam di Lembah Kelang, dia banyak tim. Dia banyak pemain-pemain di Lembah Kelang ni, banyak. Belah-belah KL ni dia banyak cabaran. Dia nak sparring, dia boleh main dengan Selangor, dia boleh main dengan wilayah, dia boleh main dengan IPT banyak sekarang ni. Tapi masa dulu tak ada. Jadi sparring kat Penang tak ada. Cuma berlatih
sekali tu je kita keluar pergi Selangor, pergi KL, buat sparring. Yang tu je kita rasa sparring kita. Lain semua training di dalam je. Jadi kalau boleh lah kita hope supaya ada lagi banyak anak-anak muda yang minat dengan futsal ni. Supaya banyak lagi boleh buat sparring. Jadi cabaran juga tu pun. Sebab training tak ada siapa yang nak lawan dengan kita. Jadi nak lawan dengan senior sangat pun kita tak over ready. Budak-budak ni muda tak apa nak boleh lawan dengan senior. Nak lawan dengan junior sangat pun tak boleh. Jadi antara middle zone tu tak ada banyak pemain-pemain yang bermain. Tapi lah ni alhamdulillah. Sekarang ni memandangkan macam saya tengok Liga Cobra, wujudnya Liga Cobra, adanya liga macam apa Cik Hassan duk buat, saya tengok tu memang satu banyak kejohanan tu, insya-Allah adalah tim-tim yang boleh wujudkan sparring. Jadi pentinglah dekat sini. Jadi sebagai coach untuk futsal ni, kalau di Penang ni dia kebanyakan kalau dia nak dapat sparring yang bagus, dia kena keluar. Bila kita keluar baru kita dapat menguji kita punya kita punya kekuatan. Jadi dekat situ jugalah cabaran dia. Jadi sebagai pemain dengan jurulatih, dia akan rasa boring bila training benda yang sama, repeat, tak ada kejohanan, tak ada sparring. Jadi kita terpaksa. Sekarang ni alhamdulillah banyak pemain-pemain Pulau Pinang pun dah ada kesedaran yang tinggi sebab banyak liga-liga telah dijalankan. Terima kasihlah pada penganjur macam Hassan, Cobra, Liga Cobra, Amar. Bukan senang nak jadi penganjur, bukan senang. Sebab FA tak buat benda tu. Jadi penganjur-penganjur ni ambil. And then lagi satu wujudnya liga-liga haram ni. Liga-liga haram ni juga adalah bangkit untuk mencari player sebenarnya. Dari satu kita ada kejohanan maksa. Yang tu juga membantu. Kejohanan-kejohanan maksa juga banyak membantu. Jadi kejohanan-kejohanan sukan kerajaan juga banyak membantulah dekat sini. Yang tu antara benda-benda yang baru kita nampak player-player baru ni ada. Jadi kalau tanya saya cabaran, kita kena tukar convert jadi peluang. Memang ada cabaran, tak nafi lah. Tapi macam mana sebagai jurulatih, pengurusan, pemain, dia kena tukar jadikan benda tu peluang untuk dia. Sebab kalau kata cabaran, kalau kata contoh coach tu masa tu dia diberi peluang, kalau dia tak mau ambil peluang tu, coach peluang kat coach lain. Jadi benda ni cabaran lah kan. Kalau dia mau dia ambil. Walaupun macam mana cabaran sekalipun, dia terpaksa accept. Sama juga dengan pemain, tak suka, komplain banyak player lagi nak masuk sekarang ni. Jadi kena ambil peluang. Jangan nampak macam benda ni negatif saja. Kadang-kadang memanglah down ni tetap down sebab kita bermain dalam masa yang panjang, 1 tahun. Kan? Kalau kata kejohanan semua mungkin dalam 2 minggu, tapi bukan 2 minggu je kita pergi main. Kita dah training daripada awal musim. Jadi macam tu untuk kejohanan MPFL, dia kejohanan yang panjang. Jadi bukan boleh training seminggu 2 minggu nak terus pergi kejohanan. Yang tu juga salah satu penekanan lah untuk pihak pengurusan supaya melihat. Tapi alhamdulillah dengan pengurusan Penang tahun ni saya nampak tahun lepas dengan tahun ni ada improvement banyak dari segi support jaga player, jaga kebajikan pemain. Terima kasihlah kepada pengurusan Pulau Pinang di bawah ni juga YB kita juga YB Amar juga Setiausaha Dastagir banyak membantu. Even kita punya pengurusan yang ada sekarang ni Faizul, Zairil, yes, yang tu semua kawan-kawan kita. Tapi alhamdulillah terima kasihlah pada depa sebab depa nak bantu sukan futsal ni. Kalau tidak memang sukan futsal ni tenggelamlah di Pulau Pinang. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih coach. Saya sebenarnya tertarik dengan apa yang coach cakap. Daripada cabaran tu kita boleh twist jadikan peluang. Sebab kalau kita tengok secara bila kita fikir secara logik, bila kita anggap benda tu as cabaran dan kita tak nampak pun benda tu as peluang, kita orang kata akan mensia-siakan macam tu je. Tapi bila kita tengok dua benda macam tu, katalah kalau cabaran tu kita boleh nampak as peluang, walaupun peluang tu tipis dalam contoh 4%, 5%. Tapi dengan jumlah yang sikit, yang kecil tu, bila kita convert, kita pandai untuk nak orang kata nak gunakan peluang tu. Dengan peluang yang tipis itulah kita boleh berjaya. Pada asalnya kalau kita fikir secara negatif, kita hanya nampak cabaran tu je. Yang banyak tu kita tak nampak peluang. Tapi bila kita fikir secara positif, kita nak sungguh-sungguh, bila kita memang fikir kita nak berjaya, kita ambil peluang. Dengan peluang yang kecil itulah kita boleh berjaya. Okey. Jadi siapa yang kat luar sana yang sukakan cabaran, bolehlah dengar apa yang saya cakap tadi untuk nak ambil benda tu as peluang. Okey, kemudian macam sekarang ni kan dah zaman moden. Gadget ni boleh katakan bukan lagi kehendak tapi dah jadi keperluan kan, especially tak kisahlah untuk siapa-siapa saja, even player bola pun ada sini gadget tu, phone. And ada juga apps macam social media, Facebook, Instagram. Jadi mungkin sebagai apa yang coach tengok sebelum-sebelum ni, sebagai player profesional, apa coach rasa macam kebaikan dan juga keburukan gadget tu sendiri kepada player profesional? Mungkin coach boleh kongsikan pandangan coach
Okey. Ni secara umumnya kita cakap gadget tu teknologi lah, kan. Bila cakap teknologi, sebenarnya ia memberi satu perkara yang menambah baikkan dan satu benda yang baik pada individu ataupun pada pasukan lah dalam sukan ni. Dalam bola sepak moden sekarang ni, sebenarnya teknologi memang dah banyak digunakan. Melibatkan analisis game, melibatkan analisis dari segi fitness level player, pasukan. Banyak yang melibatkan, sehingga kan kalau tak silap saya World Cup yang lepas, pasukan Croatia tu dia menggunakan teknologi untuk study tim lawan dan study tim dia sendiri untuk membuat tactical game, sehingga kan dia orang layak pergi, kalau tak silap saya final atau semi final waktu tu World Cup waktu tu. Tapi ni secara umumnya lah yang saya katakan melibatkan teknologi gadget tu lah. Dan bagi saya pula untuk setiap pasukan di dalam Liga Malaysia ni, saya mengharapkan sekiranya pelibatan menggunakan teknologi dan gadget ni harus dikembangkan lagi lah di dalam pasukan. Cuma kita belum sampai ke tahap yang menggunakan teknologi yang lebih canggih ni dalam pasukan, kerana melibatkan kos yang agak tinggi lah. Tetapi kita cakap macam tadi, Amirul beritahu, setiap individu akan ada telefon tu sebagai, memang dah jadi satu keperluan lah kepada setiap individu. Dia ada baik dia dan juga ada kurang baik dia. Tapi saya mulakan dengan yang baik dulu lah. Yang baiknya tu, pemain-pemain akan lebih didedahkan dengan bola sepak di luar daripada negara Malaysia, dan dia orang boleh belajar, dia orang boleh study dari segi individu membuat latihan, dari segi pasukan buat latihan di luar negara, dan juga boleh dapat dari segi idea, dari segi bagaimana setiap pasukan tu bermain, bertahan atau menyerang, dan baiknya dari segi yang kata tadi media sosial, pemain-pemain boleh menaikkan semangat, motivasi. Apabila fan sentiasa bagi semangat, puji, dan sentiasa memberi galakan pada pemain itu sendiri. Tapi ini saya cakap realitinya, saya agak macam rasa kurang selesa apabila pemain menyalahgunakan teknologi gadget ni untuk perkara-perkara yang tak sepatutnya. Sebagai contoh, bila telefon, kita cakap kata telefon berada dengan pemain kita tak dapat mendisiplinkan diri bila masanya kita patut menggunakan gadget tu, dan bila masa kita perlu stop gadget tu untuk mendapatkan rehat yang cukup. Sebab bila gadget ada di tangan kita, kita akan hilang fokus pada apa yang sepatutnya kita buat. Sebagai contoh, sekiranya esok kita dah latihan, mungkin kita kena tidur awal, tapi ada setengah pemain akan main dulu telefon, main game online. Jadi sikit sebanyak mengganggu lah bagi saya fokus pemain untuk buat latihan kerana rehat yang tak cukup. Kemudian sekarang ni ada banyak game-game online yang melibatkan kita cakap judi. Jadi ada setengah pemain, saya boleh kata ni, yang terlibat. Jadi satu yang agak kurang baik lah untuk pemain-pemain, kerana ia bagi kesan. Sebab bila melibatkan perkara-perkara yang macam ni, pemain akan kehilangan duit. Jadi pemain akan hilang kurang fokus. Saya cakap di sini supaya saya harap ada pemain-pemain yang ikut, bukan kata pemain Minang lah, kata keseluruhannya, kalau boleh gadget ni sangat baik sekiranya digunakan dengan cara yang betul. Tapi kalau kita menyalahgunakan gadget ni, dia bagi satu kesan yang agak kurang baik pada pemain sendiri, dari segi performa pemain semasa latihan, semasa perlawanan. Dan yang paling saya rasa risau ke arah yang perkara-perkara yang negatif. Jadi nasihat saya kepada pemain-pemain dalam Malaysia kita ni, tolonglah gunalah penggunaan gadget ni sebaik-baiknya. Janganlah kita menyalahgunakan pada perkara yang kurang baik, kerana ia menjejaskan pemain itu sendiri. Jadi saya harap selepas ni pemain dalam negara kita Malaysia ni, terutama Pelamina sendiri, kita pastikanlah supaya perkara-perkara ni kita cuba elak-elakkan lah. Okey, terima kasih Coach. Okey,
Jadi apa yang coach cakap tu saya boleh simpulkan lah. Macam sebelum ni ada satu kisah yang mana memang saya rasa semua orang kenal dengan player ni, player Matt Davis, yang mana kalau diikutkan sebelum beliau beraksi di Liga Malaysia ni, Matt Davis main di Liga Australia. Tapi ada satu cerita ni, nak dijadikan cerita lah. Masa awal-awal Matt Davis dah sampai Malaysia nak start first training, dia cerita time tu dia terkejut dengan sikap player-player Malaysia ni, yang mana kalau diikutkan masa di Liga Australia, sebelum dia start training memang player semua tak bermain gadget langsung. Gadget tu maksudnya phone lah, memang tak tengok phone langsung. Tapi bila dia sampai dekat Malaysia, suasana bola sepak di Malaysia ni sebelum nak start training, dia macam biasa sebab dia dah terbiasa dengan suasana Liga Australia. Tapi bila dia main nak start training dekat Liga Malaysia, dia tengok player-player semua main phone dulu sebelum training. Jadi benda ni saya rasa boleh menghilangkan fokus player lah dalam nak bagi 100% komitmen masa training. Okey, tu bola sepak. Kalau futsal pula, kita tengok sekarang ni gadget kan memainkan peranan yang cukup besar. Macam player-player futsal sekarang ni, kalau kita tengok memang ada social media yang followers boleh dikatakan puluh ribu, ada yang ratus ribu player futsal. Jadi adakah coach rasa benda tu boleh bagi impact yang positif ataupun impact negatif kepada sukan futsal dan juga player itu sendiri? Okey, cerita tentang gadget ni, masa Sukma saya tangkap satu player saya. Kita bagi tahu suruh tidur pukul 10. Dia sampai pukul 11 pun tak tidur lagi. Saja main buat spot check, dia nampak kita dia lari. Rupanya tengah duduk bergayut. Jadi penggunaan gadget ni memang sangat-sangat viral lah. Memang kata apa, susah nak dibendung. Sebab lagi satu, masa muda ni, dunia glamour ni, siapa yang akan impit? Markah lah, awet lah. Jadi awet ni dia akan ambil kesempatan tau. Dia akan ambil kesempatan untuk nak berkomunikasi. Masa petang tak boleh, pagi tak boleh, training. Jadi malam lah. Jadi malam pula player ni pun dia masa ni dia pun nak relax. Jadi penggunaan ni sebenarnya player susah nak kontrol. Kalau kita dulu mungkin masa zaman kita public phone lah kot, kan? Public phone bergayut je. Tapi public phone pun lama sangat nak duduk kan. Habis kuat kita, tapi di dalam bilik, di rumah kita sendiri, siapa nak kacau? Jadi tak boleh kontrol sebenarnya diri kita, attitude kita, disiplin kita sendiri. Nak jadi pemain yang hebat sebenarnya dia kena kontrol. Tapi kalau kata benda ni duduk di tangan kita, dan macam tadi Manzur kata judi, online judi. Wow, dan ni bukan kata sebab apa dia senang dipengaruhi oleh pemain-pemain. Sebab pemain-pemain ada duit. Jadi bila dia dapat duit, dia ada duit dan dia rasa macam habis duit tu, tak apa dapat balik. Jadi benda tu takutnya disebabkan tu boleh jadi rasuah. Jadi benda-benda tu mungkin jadi efek. Dia boleh jadi efek pada pasukan, pada diri sendiri. Dan last kali kita tengok player yang ada masalah macam ni, dia tak akan lama dalam tim. Sebab lambat laun dia akan coach dapat tangkap. Lepas tu pengurusan dapat tangkap. Lepas tu kawan-kawan bagi tahu dekat coach. Mesti sebab tak selesa. Apa ni, kita ada tujuan, kita ada matlamat yang mana yang nak berjaya. Tapi bagi yang tak berjaya ni, dia macam diambil sambil lewa benda ni. Jadi kalau kita tengok sebenarnya gadget ni juga ada kebaikan. Contoh saya kata, baru ni kita tengok satu video yang sangat-sangat diviralkan. Pemain Jepun, kan? Pemain Jepun bila habis perlawanan depa kalah, tapi depa kemas bilik persalinan. Yang tu benda yang baik. Melalui gadget lah kita dapat, melalui internet juga kita dapat benda tu. Jadi benda ni sebenarnya boleh jadi benda yang baik kat kita. Tapi apa yang kita nak tengok, apa yang kita tak mahu tengok. Jadi berbalik pada kita punya diri kita sendiri. Jadi kalau kita tengok dekat sini, dia ada bermacam-macam video motivasi. Macam mana nak bangkitkan semangat kita, macam mana nak dengar lagu yang kita nak main. Sedangkan macam saya dululah, even saya dulu saya suka dengar lagu Final Countdown. Sebelum nak main game, saya akan dengar lagu Final Countdown. Jadi saya rasa macam itu energi untuk saya. Jadi benda internet ni dia macam gadget ke whatever apa sajalah yang berbentuk media. Yang ni dengan hari ni tengok adanya media ni, kita boleh buat live. Jadi benda ni baik, sebenarnya baik. Cuma macam mana kita nak guna untuk kebaikan je lah. Jadi untuk player ni saya nasihatkan, dia kena ada benchmark. Dia kena tahu dia punya do and don't. Boleh buat dengan tak boleh buat. Jadi kalau setiap masa coach nak perhati dia, coach nak tengok dia, saya rasa benda ni sangat-sangat miracle lah untuk coach nak buat benda tu kat dia. Dan coach pun ada banyak lagi benda. Dia nak study game. Dalam media ni, saya rasa banyak peluang coach dapat study opponent punya game. Sangat-sangat. Memang coach punya kerja. Si samping dia buat training, dia ada satu team yang research team untuk dia, untuk study game. Okey, yang ni dia punya team dah pernah main macam ni. Dan kalau kita tengok dekat sini, macam mana kita nak tahu taktikal 4-4-2, 4-3-3 ataupun zaman futsal sekarang, sebelum ni kita hanya tahu 2-2 main futsal. Tapi sekarang ni 3-1. Yang terbaru ni 4-0. Jadi main di bahagian bawah 4 saja. Jadi taktikal tu macam mana kita nak tahu? Melalui media dan melalui juga kita punya coach-coach yang ajak kita, yang instructor yang ajak kita tu, yang tu antara peluang lah.
Jadi kat sini kalau kita tengok, saya memang sangat-sangatlah menekankan supaya attitude, patah balik pada attitude. Jadi attitude dengan tanggungjawab player tu, dia kena tahu apa dia kena buat. Jadi kalau dia tak boleh bendung, tak lama lah dalam pasaran dia. Dia tu memang tak lama. Saya tak nafikan sama ada pemain futsal ataupun pemain bola sepak. Okey, tu tak termasuk lagi yang tengok video-video lucu. Banyak sangat video-video lucu ni sangat-sangat mempengaruhi, dan benda ni boleh menyebabkan kita, kalau orang Penang kata kalit lah. Dia kalit. Dia tengok, dia suka tengok benda-benda yang lama. Jadi macam bagi saya info-info negatif ni boleh buang lah. Kita kena think positif. Macam mana nak tengok, kita nak jadi mata lalat ataupun mata lebah. Kita boleh pilih. Kalau mata lalat, dia tengok semua benda yang busuk. Tapi kalau mata lebah, dia cari semua benda yang bunga yang elok-elok, yang wangi-wangi. Yes. Yang tu je nasihat saya pada pemain-pemain, dia boleh pilih sendiri. Okey. Okey, terima kasih coach. Okey, jadi penonton-penonton terutamanya, hampa pilihlah hampa nak jadi mata lalat ke mata lebah. Okey. Okey, jadi itulah tentang gadget. Okey, gadget ni macam yang saya cakap tadi, dah bukan jadi satu kehendak tapi dah jadi satu keperluan. Jadi kepada siapa-siapa yang sedang nak berkecimpung secara profesional dalam arena sukan bola sepak ataupun futsal, kena jagalah tentang penggunaan gadget ni. Nak guna sikit-sikit tu okey, it's okay and it's fine. Tapi kalau kita guna benda tu secara berlebihan, memang akan beri kesan yang mudarat dan juga kesan yang tak buruk lah, terutamanya kepada prestasi kita. Jadi bila dah prestasi kita merudum, of course lah kita susah nak dapat tempat bila kita nak main, and memang akan bagi satu kesan yang besar lah dalam performance kita. Bila kita tak perform, bukan sahaja kita kena marah dengan coach, tapi kita akan kena maki lagi dengan penyokong. Jadi benda tu nampak kecil je, kita main phone, tapi bila kita main secara berlebihan, efek dekat kita punya performance, memang boleh dikatakan career kita pun akan merudum lah. Okey, sekarang ni kan coach, bila kita tengok dekat luar sana, memang dah makin ramai player ataupun golongan muda, golongan belia ni yang memang sangat-sangat meminati sukan bola sepak, sukan futsal. Even kalau kita tengok dekat padang yang memang padang awam dan juga court futsal yang boleh kita sewa untuk kita main, memang saya akuilah, sebab saya pun memang main bola, saya main futsal, memang selalu bila nak booking selalu penuh. Memang saya rasa tu satu benda yang sangat-sangat baik dan juga sangat-sangat positif. Jadi mungkin coach boleh ceritakan sikit lah pandangan coach, apa impact yang golongan muda ni boleh bagi bila dah makin ramai yang sangat meminati sukan bola sepak ni coach. Okay. Saya bukan kata benda satu yang pelik lah apabila Amirul bagi tahu ramai budak-budak muda main bola sepak, main bola futsal sampai kadang pukul 1 pagi, 2 pagi. Itu satu benda yang baik lah. Selain daripada orang kata riadah, aktif sukan untuk sihatkan tubuh badan. Tapi dari pandangan saya lah, sebenarnya kalau anak-anak muda ni berfikiran lebih jauh, bermaksud macam dalam bola sepak khususnya lah, sebenarnya bagi saya dia boleh menjadi satu kerjaya yang sangat-sangat hebat lah untuk individu. Kalau dia bersungguh-sungguh, dia betul-betul orang kata mempunyai satu impian yang sangat besar. Mungkin dengan dari segi setakat selain daripada nak beriadah dan nak bagi orang kata sihat tubuh badan ni, sebenarnya dia bagi satu peluang untuk dia mengubah diri dia menjadi satu individu yang hebat dan boleh mengubah cara hidup dia, boleh mengubah keluarga dia dengan bersukan, tetapi menjadi satu punca pendapatan yang sangat saya kata lumayan lah. Tapi kalau boleh saya menyerulah kalau lebih anak-anak muda yang ramai sekarang ni yang bermain futsal dan bola sepak ni, jangan jadikan dia sebagai hanya untuk suka-suka tu okey, tapi kalau boleh lebih berpandangan jauh lah. Kerana masa yang ada semasa kita main ni, masa muda ni, sebenarnya kita dapat mengubah diri kita ataupun keluarga kita ke arah yang lebih baik. Ya, saya tahu kita tahu dalam dunia ni banyak pekerjaan kerja, tetapi saya boleh katakan, sebab saya ada pengalaman ni, Ghaffar pun ada pengalaman ni, bila kita bermain sehingga saya sekarang ni sebagai jurulatih pun,
kehidupan sebagai seorang pemain bola yang profesional, dan tak kisahlah mana-mana sukan dalam dunia yang profesional, cara hidup dia agak berbeza daripada orang lain, kerana segalanya telah disusun. Disiplin masa dia, dia mempunyai satu dalam diri dia sifat yang orang kata apa, jurulatih tanam supaya lebih bertanggungjawab. Jadi benda tu akan beri satu impact dalam kehidupan dia. Sebagai seorang manusia, dalam masa sama dia boleh mencari peluang atau pekerjaan tu di situ. Bagi saya, untuk saya lah, anak-anak muda yang ada sekarang ni, saya rasa ramai yang berbakat, tapi cuma perlu lebih serius lah. Untuk kita kata, untuk dia orang berubah hidup mereka dengan bersukan ni, boleh menjadi satu punca pencarian pendapatan yang agak lumayan. Tapi kena serius dan sangat-sangat orang kata apa, kena banyak bersabar lah. Sebab satu kejayaan nak mencapai satu peringkat yang tinggi, perlu ada kesabaran yang dan ketabahan yang cukup besar lah itu. Okey, terima kasih coach. Jadi saya nak tambah sikit lah apa yang coach cakap ujung-ujung tadi, yang kena banyak bersabar tu. Memang kita nak buat satu benda pun memang kita kena mula dari bawah. Kita taklah start terus kita berjaya dan kita terus jadi top kan. Semua kenal, tak. Even kalau kita nak main bola, walaupun kita minat, kita kena mula daripada bawah. Kita kena ada tapak dulu. Bila tapak kita dah kuat, kita dah basic pun kita dah kuasai, kita dah tahu sedikit tentang teknikal, barulah sikit-sikit kita boleh naik sampai kita jadi seorang player yang betul-betul berjaya. Okey, itu sebab sikit yang saya boleh tambah apa yang coach cakap lah, untuk nak clearkan para penyokong. Okey, kemudian untuk futsal, macam yang saya cakap tadi, saya main futsal coach. Court futsal sekarang ni, kalau kita tengok especially dekat Penang, memang selalu penuh. Kadang kalau kita nak book court, kena book seminggu awal, ataupun kadang 2 minggu awal baru kita boleh book slot. Kalau lambat memang penuh. Jadi dengan sambutan yang boleh dikatakan hangat dan juga luar biasa ni, apa sebenarnya impact yang boleh golongan muda ni bagi kepada dunia ataupun arena futsal ni sendiri? First kali saya nak puji Aiman ni lah. Nampak sangat dahsyat ni. Dia tanya soalan-soalan kat kita ni, soalan yang mencabar. Dan tanpa teks di tangan dia. Dia macam ada computerized dekat kepala otak dia. Dia tanya spontan je. Wow, saya rasa memang sangat-sangat kagum dengan dia. Sebab dengan youngster macam ada, saya rasa macam ada depan ni ada skrin pula. Padahal dia duduk depan kita aja. Okey, tanyalah pada Aiman. Okey Man, berkenaan dengan sukan futsal, kita tengoklah ni rata-rata memang tak nafi tau. Benda ni dah jadi macam trend. Orang jadi seronok. Sebab satu dia indoor. Hujan ke tak hujan ke dia boleh main. Jadi pasal tu yang jadi fully book tu. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, kilang-kilang pun ambil kesempatan. Booking siap-siap untuk setahun. Jadi benda tu dia jadi prank. Kenapa kilang-kilang pun nak wujud benda tu? Sebab nak bagi kebajikan pada pemain, pada dia punya kaki tangan dia. Jadi bila dia buat benda tu, jadi benda tu yang jadi full. Jadi bila kita nak booking, kita kena booking awal sebab kita nak main. Dan biasanya pemain-pemain ni dia suka booking last minute. Sebab last minute ni normal lah, hobi dah. Booking berapa dah? 10 dia booking, dia tak ada masalah. Sebab dia nak main. Kemahuan nak main tu tinggi. Okey, sebenarnya benda ni telah dipupuk di zaman macam saya, Coach Manzur ni, saya rasa kami punya gila bola ni, saya rasa daripada sekolah rendah kot. Masuk sekolah rendah, jam 1 tu dah ada aim dah yang nak main untuk Penang. Masa jam 1 ni dah target dah nak main untuk Penang. Baru 12 nak main Penang. Malangnya saya tak pernah dapat untuk main Penang pada umur 12 tahun. Coach Manzur saya rasa dia main sebab dia main dengan adik saya. Adik saya main sekali dengan dia. Dia ni daripada awal. Coach Manzur ni dia punya strength ni daripada umur 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun, 18 sampailah dia peringkat kebangsaan dia bisa main. Di Bangladesh. Jadi kami punya jealous sampai tahap macam tu. Tapi budak-budak lah ni saya tak nampak lah. Saya tak nampak dia punya. Mungkin ada tapi dia diprogramkan oleh mak bapak. Bukan atas minat dia sendiri. Kan? Kalau kita tengok kami dulu, memang sorry lah. Memang even masa kami main state pun tak ada training. Kami buat extra. Sebab nak dapat tempat tu bukan senang, nak rebut. Jadi sebab apa? Daripada minda kecil kita lagi, kita dah buat goal setting, kita nak pergi jauh. Kita nak main untuk Penang. Nak macam mana pun nak dapat juga main untuk Penang. Saya sampai bawah 12 tak dapat, bawah 16, 14 semua tak dapat, Razak Cup, Ramakan semua tak dapat. Sampailah saya terpilih dapat Presiden Cup. Jadi punya keinginan nak main tu, saya dapat kerja Jabatan Kewangan Negeri masa tu. Saya terpaksa berhenti kerja punya nak main bola. Tak sanggup nak kerja dah, nak main bola lagi penting. Tapi sebab satu lagi lah saya nak beritahu kenapa bola sepak dan futsal ni dia boleh membentuk pada kejayaan seseorang sebab dia disiplin.
Kalau betul-betul dia terapkan benda tu dalam diri dia, dia boleh berjaya. Sebab kejayaan kita sebenarnya dengan disiplin. Kalau tengok pemain bola sepak ni sebenarnya dia terpaksa berdisiplin. Dia suka tak suka, dia terpaksa berdisiplin. Sebab dia ada time training dia. Time training dia 8 sampai 10 pagi. Contoh, dia tak boleh lari, dia mesti kena hadir. Kalau lambat dia rasa bersalah. Dan coach akan punishment. Jadi dekat situ kita dah dilatih untuk kena terima punishment. Kalau Lani, budak-budak Lani kena punishment, dia rasa macam kena denda duit, dia rasa macam tak puas hati, nak ajak coach gaduh. Something like that lah. Tapi kalau kata kita dulu, kita accept benda ni. Sebab tu saya kata, sebenarnya siapa yang bermain bola sepak dan futsal ni, ciri-ciri kejayaan memang ada kat dia. Cuma macam mana cara dia bawa lah. Cara dia bawa diri dia tu sendiri. Kalau dia pandai bawa, memang dia menuju kejayaan sebenarnya. Sebab dengan bola sepak, kita tengok berapa ramai dah legenda-legenda. Macam contoh, kalau nak ambil belah luar negara ni memang kaya-kaya lah. Messi, Ronaldo, kaya-kaya dengan bola sepak. Mana ada apa? Daripada bawah pun dia pemain bola sepak je. Tapi macam mana kejayaan yang mereka nampak, kejayaan tu. Sedangkan Lani Ronaldo pun ada hotel sendiri. Yang tu kejayaan tu lah menyebabkan mereka boleh berjaya. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kalau kita susun kita punya lifestyle hidup kita, kita dah nampak kita punya perjalanan hidup, kita boleh disiplinkan diri kita saja, habis main bola, confirm kita berjaya. Tapi kenapa kebanyakan player tak berjaya? Kenapa kebanyakan player tak ada? Dia tak follow apa yang dia buat masa dia bermain. Apa yang dia berbuat masa dia buat di akad umbi, masa dia dengan pasukan. Macam mana dengan pasukan dia boleh training pukul 3 sampai pukul 5, dia boleh training, tak ada masalah. Kadang-kadang masa kami dulu main Presiden Cup backup, Padang tak ada. Liga Super training pukul 5 sampai pukul 7. Jadi Presiden akan training pukul 3 sampai pukul 5 nak dapatkan Padang tu. Jadi terpaksa ikut, boleh je. Tak ada isu pun. Tapi tu saya kata kena convert lah. Kita kena convert diri kita ni. Macam mana nak bawa diri kita supaya kita berjaya masa kita main dan selepas kita bermain. Yang tu saya nampak kat sini. Kita kena ada orang kata apa, peluang. Kita kena ambil peluang sebenarnya. Peluang ni dia hadir untuk semua orang. Bukan dia limited. Bukan kat Coach Manzur je jadi coach. Banyak lagi. Banyak. Tengok sekarang ni sahabat saya, Coach Yusri Cik Lah, dah dapat jadi coach Malaysia bawah 19 tahun. Rezeki tu memang. Tapi adakah Coach Yusri tak terima cabaran? Adakah Coach Yusri terus-terus dapat Malaysia? Tak. Semua tu even Coach Tan Cheng Ho sekarang ni Tan Cheng Ho dulu main sekali dengan kita. Tapi peluang yang ada Tan Cheng Ho buat, Coach Tan Cheng Ho buat sampai ke national team dan bawa kejayaan demi kejayaan untuk pasukan Malaysia. Jadi sebenarnya siapa tengok kejayaan, dia akan jumpa kejayaan. Siapa tengok benda negatif, dia akan jumpa yang habis dia main pun dia tak tahu apa nak buat. Tapi saya respect pada coach seorang lagi, kawan saya, Coach Rahim Hassan. Dia bawa tim junior ni. Tim junior ni sangat cabaran. Baru ni saya ada call dengan dia, ada komen dengan dia dalam Facebook. Dia kata bukan senang nak bawa tim ni. Yes, saya akui. Bukan senang nak bawa tim yang di peringkat bawah ni. Sebab peringkat bawah ni, mak bapak main nak menang. Coach main nak bagi pandaikan player. Yang tu beza. Beza fikiran mak bapak dengan player, dengan coach. Coach nak develop player untuk kejayaan depan, masa depan. Tapi mak bapak kena menang. Pasal apa anak aku tak main? Yang tu masalah. Jadi kita di luar sana mak bapak, saya pun juga mak bapak kan. Kena terima. Biar coach buat kerja dia. Biar pemain tu serah kat coach. Masa dia duduk dengan coach, kalau waktu di sekolah dia tak kacau pun cikgu pergi mengajar. Dia tak kacau pun cikgu pergi mengajar waktu sekolah. Kenapa cikgu anak saya tak dapat nombor 1? Dia tak kacau pun. Tapi kalau dalam bola sepak dia tak kacau. Cuba biar macam mana dia lepas kat sekolah, macam tu dia lepas kat akademik. Bagi peluang untuk akademik. Sebab benda ni dia akan umbi tau. Dia kena buat daripada bawah. Jadi kalau bawah ni cantik, atas ni insya-Allah akan cantik. Okey, Man. Okey, tu yang last tu kira satu teguran lah kan. Boleh kata satu teguran untuk bapak-bapak. Sebab saya pun sebenarnya dah lama dah saya perhati benda ni. Especially kalau time musim cuti sekolah, ada tournament ataupun ada liga-liga yang melibatkan kelab budak-budak, budak-budak junior bawah 12 ke. Sebenarnya bawah 15 tu dah tak berapa sangat lah. Bawah 12, bawah 10, bawah 8 tahun. Bila saya tengok game macam tu, saya boleh kata kadang saya terfikir lah, mak bapak ke coach yang jadi coach. Dia sampai kadang ada satu tahap yang parents nak masuk sampai, kalau boleh nak masuk sampai dalam padang tu, nak bagi arahan dekat anak-anak kan. Okay, jadi itu betul lah apa yang coach cakap. Satu teguran tu yang mungkin kita kena terima benda tu. Sebab kalau kita ambil benda tu as positif, memang benda tu pun akan bagi kesan yang positif kepada anak-anak sebenarnya. Okay, bila kita sembang pasal bola, pasal futsal kan, kalau kita tengok lah macam sekarang ni, bola sepak kalau nak tahu apa-apa update, memang platform dia memang luas lah. And kalau kita nak tengok dari segi pembangunan pun, macam bola sekarang ni kita ada NFDP. Dan yang terbaru ada tim yang telah pun ditubuhkan main Liga Premier untuk bola sepak. Tapi untuk futsal, saya boleh katakan even kalau saya cari dalam social media pun tak banyak info yang boleh saya dapat.
Jadi mungkin Coach Ghaffar boleh kongsikan sikit lah dengan penonton-penonton kat luar sana tentang apa update terkini tentang futsal, especially futsal negeri kita sendiri. Mungkin penyokong nak tahu? Dua kali kan. Panas ni pada isu ni. Okey. Sebenarnya saya kena berterima kasih kepada coach-coach yang mengendalikan futsal Melo. Okey, antara nama besar yang buat futsal Melo ni, saya terpaksa sebut nama ni, Nik Razi. Nik Razi adalah orang yang berusaha untuk menjalankan kejohanan Melo, Piala Futsal Melo ni. Dia buat event satu Malaysia dia buat. Dia pusing merata. Yang ni antara orang yang perlu kita tengoklah. Dan program ni juga disokong oleh coach, national coach kita, iaitu Coach Yong. Coach Yong sendiri. Sekarang ni futsal dah wujudnya, dah berkembangnya sebabkan Melo involve dengan futsal. Bila Melo involve dengan futsal, Melo satu sinonim, dia memang kita tahu, sedia maklum, minuman untuk menyihatkan badan, kan? Jadi main futsal ni antara benda yang boleh sihatkan badan. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, memang betul platform tu agak kurang, tapi Melo dah ambil peranan. Coach saya tak silap saya, Nik Razi, and then kita punya Coach Yong sendiri terlibat dengan coach futsal. Kita tengok futsal Melo sampai berjaya pergi main, bawa budak pergi main di Thailand. Setiap tahun dia akan bermain di luar negara. Dia akan pilih pemain-pemain yang terbaik, akan bawa player tu pergi main di luar negara. Dan yang terbaru tahun lepas ada budak yang mewakili Pulau Pinang bermain di Barcelona futsal. Dia bawa budak-budak yang mana terpilih dalam kejohanan klinik bola sepak futsal yang dikendalikan oleh coach Asri Nizam. Okey, dibantu oleh beberapa coach lagi, tak silap saya coach Fahmi pun ada juga untuk bantu masa program tu. Banyaklah coach Muning, ada beberapa coach yang bantu program yang coach Asri Nizam buat ni. Coach Asri Nizam juga bukan calon-calon coach. Sekarang ni adalah coach futsal Pulau Pinang. Jadi coach yang atas pun boleh turun ke akar umbi untuk nak bantu. Sama juga dengan Coach Yong yang national coach, dan dia juga adalah instruktor futsal Malaysia. Boleh kata dia yang jadi coach instruktor untuk mengajar kami yang kalau permit lesen ni. Jadi dia juga sampai ke akar umbi, dia tengok sekarang ni. That's why futsal sekarang ni insya-Allah masa ke depan dia akan melahirkan beberapa player yang hebat-hebat lagi. Dan kebanyakan player-player futsal ni kita tengok memang tak berapa terkenal sangat sebab live dia tak kurang. Tapi memandangkan dah ada benda-benda sekarang ni, macam live sekarang ni kita tengok every game live MPFL dah ada live futsal sekarang ni. Jadi penyokong tak sempat pergi kat stadium pun dah boleh tengok dah. Boleh tengok online dengan handphone. Tu saya kata kadang-kadang benda ni kebaikan, memang kebaikan. Cuma kita kena berterima kasihlah pada Nik Razi, Melo sendiri yang menyumbang terbesar untuk sukan futsal ni. Coach Yong, Coach Asri Nizam di Penang lah. Macam di Sarawak sahabat saya Coach Faizal di Sarawak. Saya pun tak berapa kenal, macam Coach Taufik di KL. Ada beberapa coach yang saya kenal yang memang contribute untuk futsal bola sepak di futsal yang di peringkat bawahan ni. Jadi di sini melahirkan sebenarnya dia akan go further and further. Dulu kalau kita tengok national player, Captain Malaysia, Ayun. Nama yang besar, tapi kalau tanya Coach Yong siapa Ayun, Coach Yong boleh cerita siapa Ayun daripada bawah. Ayun daripada tak tahu apa, follow sampailah sekarang ni jadi best player dan pernah bermain di luar negara, di Indonesia. Jadi kita tengok bermakna player tempatan pun dah boleh keluar bermain di luar negara. InsyaAllah saya rasa peluang lah untuk pemain-pemain futsal di luar sana untuk bermain dengan lebih lagi, boleh bermain peringkat kebangsaan dan seterusnya boleh main di peringkat luar negara. InsyaAllah saya rasa futsal mungkin makin berkembang sekarang ni. Terima kasihlah pada yang siapa-siapa yang terlibat untuk menjayakan sukan futsal ni. Dan tak lupa juga pada pengurusan futsal tahun ni. Walaupun kejohanan singkat, tapi saya rasa pengurusan tahun ni nampak dia ambil berat, dia ambil tahu. Tahun lepas dengan tahun ni saya terlibat, tahun ni coach adik terlibat. Jadi saya nampak kalau diberi peluang mungkin kejayaan. Cuma saya minta dekat pengurusan Pulau Pinang kalau boleh buat sparring tu di luar banyak sikit lah supaya kita dapat expose untuk player-player kita ni. Terima kasih. Okey, terima kasih coach. Okey, sebenarnya bila sembang pasal futsal ni, kira ni saya nak bercerita sikit lah. Sebenarnya ada dalam 2-3 orang juga kawan sekampung yang main futsal. Macam MPFL pun ada sebenarnya kawan sekampung saya, Hanis yang main untuk MPFL. Jadi saya pun sebenarnya banyak belajar juga daripada mereka bila jumpa petang-petang. Bila kita bercampur dengan orang yang tahu dalam satu bidang tu, memang banyak input yang kita boleh dapat sebenarnya. Jadi taklah kalau orang kata kita ni syok sendiri ataupun kita bodoh sombong. Tu salah satu antara kebaikan lah bila kita duduk dengan orang yang tahu tentang suatu bidang tu. Okay, tu saya nak selit sikit lah selingan. Okay, soalan ni memang saya rasa semua penyokong yang tengah tengok live ni tertunggu-tunggu untuk saya tanya dekat Coach Manzur. Coach, apa perkembangan terkini untuk
tim bola kita coach, skuad Pulau Pinang. Saya yakin memang semua yang mana tengah tengok live ni duk tunggu soalan ni coach. Soalan panas ni. Coach. Okey, soalan pandai hati tu. Okey, untuk perkembangan untuk semua penyokong-penyokong setia Pulau Pinang lah. Memang sekarang ni kita dalam proses untuk menyediakan satu pasukan, dan sekarang ni boleh saya katakan hampir 24 ke 25 pemain dah sudah memberi persetujuan untuk bersama dengan pasukan Pulau Pinang untuk tahun 2021 nanti dalam Liga Super. Dan pemain lama yang kita kekalkan lebih kurang 15 orang, termasuk dengan pemain import kita Kasa, Wito dengan Hendrik. Kemudian yang terbaru saya rasa semua pun dah sedia maklum, kita dah ambil satu pemain import campuran Indonesia dan Japan, Ruji Utomo, yang akan bersama dengan pasukan kita dalam mungkin penghujung bulan 12 ni. Semua sekarang dalam proses untuk membawa Ruji dan keluarga datang ke Pulau Pinang. Kemudian yang terbaru, saya rasa paling baru lah saya rasa, pemain Tajikistan, national player Tajikistan, Shahridin Boboy. Saya tak tahu nak panggil nombor satu belakang tu macam sebutan dia, tapi Bobo ke Boboy saya tak pasti, tapi Shahridin. Dan masih lagi muda, 21 tahun, terdepan 22 tahun. Sama juga Utomo, terdepan 26 tahun. Dan pengalaman dua pemain ni saya rasa boleh membantu pasukan kita dalam Liga Super. Macam Utomo, dia dah pernah main dalam AFC Cup, Asian Champions League. Kemudian Shahridin ni pernah mendapat pemain terbaik dalam negara dia, dalam liga negara dia. Dan orang kata apa, boleh kata dari segi prestasi semasa, dua-dua pemain ni dalam keadaan yang terbaik. Dan saya harap dua pemain ni dapat bantu kita lah. Dan kemungkinan dalam pertengahan bulan 12 ni semua pemain akan berada dengan pasukan semula untuk persediaan pasukan 2021. Dan kehadiran paling penting saya rasa Ketua Jurulatih Pasukan Pulau Pinang lah, Thomas Trusha, yang akan hadir kalau kemungkinan dalam awal bulan 1 lah, Januari. Sebab proses untuk bawa coach Thomas ke dalam negara kita lah, isu-isu immigration lah. Itu yang boleh kata yang terkini lah. Dan sebenarnya info tu dah ada di dalam page rasmi PFC. Tapi inilah saya maklumkan lah semula. Okey, jadi kepada penyokong yang tengah tengok live ni, itulah kita dah dapat dengar sendiri daripada mulut Coach Manzur. Sebab sebelum ni kita dah tengok posting dalam Facebook kan. Jadi bila kita dah dengar depan-depan ni, kita rasa lagi puas hati lah apa yang Coach update. Okey, jadi masa pun dah tak berapa banyak. Kita dah dekat hujung-hujung dah rancangan ni. Okey, dah hujung-hujung ni mungkin saya nak tanya secara peribadilah. Mungkin coach boleh kongsikan kepada saya dan juga kepada penyokong-penyokong, sebenarnya apa yang perlu kita buat untuk nak jadi seorang player yang lebih berkualiti. Sebab saya sendiri pun memang dari kecil saya main bola padang, and sebelum-sebelum ni boleh dikatakan tiap-tiap tahun sebenarnya saya try selection untuk belia dan juga presiden, tapi belum ada rezeki dapat. Dan juga futsal pun saya duk main gak, cuma tak berapa serius macam bola. Jadi mungkin coach boleh kongsikan tak apa yang boleh saya buat dan juga penyokong buat untuk jadi seorang player yang lebih berkualiti. Okey, soalan tu sebenarnya soalan yang saya selalu jawab. Bukan selalu jawab, saya selalu sampaikan pada pemain-pemain dalam pasukan Pulau Pinang sendiri. Perkara yang saya yang boleh tanya tu, saya selalu ingatkan pada pemain kerana saya pun dapat orang kata apa, tunjuk ajak tu daripada coach saya sebelum ni. Semasa saya jadi pembantu jurulatih dulu, dia beritahu dengan saya untuk jadi pemain yang baik perlu ada 3. Makan yang cukup, rehat yang cukup, latihan yang cukup. Dan saya tambah pemain perlu ada latihan spesifik yang sendiri, supaya pemain tu ada satu kelebihan yang pemain lain tak ada. Itu perlu ada tambahan. Macam tadi mungkin boleh kata selalu turun selection. Kadang-kadang mungkin makan yang cukup, rehat yang cukup, latihan yang cukup tu termasuk di dalam isu disiplin lah. Sebab dia perlu ada disiplin ni sebagai dia punya kepala di atas dia, supaya kita disiplin masa untuk makan, disiplin masa untuk tidur, untuk rehat kita, disiplin masa untuk kita buat latihan yang betul dan sistematik.
Tapi saya tambah untuk satu lagi ni, latihan spesifik supaya kita ada satu kelebihan, satu special yang pemain lain tak ada. Jadi jurulatih ataupun fan ataupun orang yang terlibat dalam bola sepak ni nampak sesuatu yang istimewa pada seorang pemain tu. Saya bagi contoh yang cakap pasal 3 disiplin tu. Semua orang tahu Ronaldo yang sekarang dengan tim Juventus. Dia dah umur 35 tahun. Dalam masa umur dia 35 tahun, setiap tahun dia jadi penjaring terbanyak. Setiap kali dia berpindah kelab, dia tetap player yang hebat. Orang sentiasa boleh follow dalam media yang dari segi disiplin dia, tentang latihan, makanan dia, dari segi performance dia, komunikasi dia, menyebabkan orang tertarik. Itu yang saya kata tadi, 3 benda penting: makan, rehat tu tidur, latihan dan special tu. Kalau siapa yang minat Ronaldo, dia tahu Ronaldo akan buat latihan-latihan dia sendiri yang lebih spesifik supaya dia tetap jadi istimewa di dalam padang tu, di dalam liga mana pun di dalam dunia ni. Saya rasa dia tetap yang terbaik. Jadi untuk jadi pemain yang terbaik, dia perlu ada yang saya kata 4 elemen tu: disiplin masa makan dan latihan, dan perlu ada latihan yang spesifik tu. Sama ada mungkin saya bagus dalam segi dribble, jadi saya cuba jadikan dribble saya tu yang lebih baik daripada orang lain. Kalau saya bagus shooting, saya pastikan shooting saya tu sentiasa on target dan boleh kata lebih baik daripada orang lain. Jadi itu satu kelebihan-kelebihan yang kalau tanya saya sebagai jurulatih, dalam pasukan saya sekarang ni Pulau Pinang, saya bagi contoh, setiap individu tu ada kelebihan-kelebihan dia, dan saya akan guna pada perlawanan tertentu, dan saya akan guna pasal taktikal saya tertentu. Jadi sangatlah benda tu penting pada saya sebagai jurulatih. Dan kadang-kadang mungkin peminat dia tengok sebab apa game ni player ni tak main, player ni yang main. Kadang-kadang game ni player ni tak main, player ni yang main. Itu ada satu daripada plan taktikal, bergantung pada apa kualiti dan special yang pemain tu ada. Jadi saya kalau bila tanya tu, saya mengharapkan sangat mana-mana pemain cubalah buat yang 3 perkara elemen tu, dan yang terakhir tu paling penting. Kerana sebagai jurulatih, dia nak tengokkan satu yang istimewa. Untuk fan, dia nak tengok satu yang special di dalam padang, untuk satu yang menghiburkan di padang. Okey, terima kasih coach. Jadi kepada penyokong yang selalu duk bersoal sebab apa player ni tak main, sebab apa player tu tak main sebelum game, coach Manzur dah jawab lah. Sebenarnya tu sebabkan taktikal. Okey. Manakala masa tak banyak, saya ada satu soalan last nak tanya pada coach Ghafar. Macam tadi coach kata, coach Tan Cheng Ho dulu main sama-sama, dan sekarang ni dah pun jadi coach untuk skuad Harimau Melaya kita, dan juga dah orang kata apa, memang performance team Malaysia sekarang ni tengah on fire lah orang kata. Jadi saya nak tanya pendapat coach, dengan prestasi kita sekarang ni, agak coach bila kita boleh naik World Cup? Tu dari segi apa yang coach nampak, dari segi kita main. Okey. Oh, kalau tanya saya bila boleh melayak World Cup, jawapan saya kena pakai kabel. Okey, sebenarnya boleh lah pakai kabel nak pergi World Cup. Sebab sekarang banyak orang tanya macam mana nak jadi, nak dapat main pemain Penang, macam Aiman tadi kata, nak dapat pemain Penang kan, tak dapat pergi selection, tak dapat, nak pakai kabel ke? Sorry, minta maaf. Okey, jadi nak pergi World Cup pun tak boleh pakai kabel pun. Okey, mau tak mau kita terpaksa. Okey, kalau tanya saya sebelum pergi World Cup dulu lah, mungkin World Cup saya bagi kat Manzur lah kot. Tapi saya rasa macam Manzur kira title dah nak pergi World Cup dah ni. Saya mungkin bawah sikit. Sebab apa? Saya nak tegur di segi sikap ni dulu. First kali, kalau nak pergi World Cup ke tak pergi World Cup pun, bagi saya, sebab saya suka related dengan kerjaya saya. Saya suka related dengan kerjaya saya. Dalam kerjaya saya lah ni, sekarang ni, saya memang ambil attitude bola langsung. Memang saya suka ambil bola. Sebab, first kali, kita kena think positif dulu. Sebelum nak pergi World Cup ni, think positif dulu. Kita kalau semua player main nak menang, tak ada isu. Kalau semua player main nak menang, ada jiwa nak menang dalam diri dia. Sebab tu saya suka dengan kerjaya saya. Sebab saya main nak menang, saya dapat reward. Saya menang, dapat reward. Jadi kalau apa yang saya nampak ni, nak main, jangan main-main. Nak main-main, jangan main. Okey. Yang tu yang ayat yang paling betul. Kalau nak main, pastikan dia main betul-betul. Kalau nak main-main, jangan main. Jadi kat situ, kalau dia nampak benda ni, dia masalah World Cup tak capai kat kita sebab benda ni tak ada kat kita.
think positif tak ada, jadi kita punya energi kita tak situ, tak sampai. Okay, and then lagi satu, dia kena pastikan apa kejayaan dia sebenarnya. Dia kena pastikan dia mesti dapat trofi, reward. Bila kita main kejayaan tu kita nak. Jangan main saja. Bila main saja tak dapat apa. Kita nak reward tu. Reward tu penting. Kalau nak dapat reward, nak pergi main World Cup, yes, main di sini dulu. Bagi kejayaan demi kejayaan dulu, baru kita dapat. And then kalau kita contoh dia, dari segi macam player sekarang ni, kalau mentality nak pergi main di Sarawak, sabar, fight. Dia akan fight. Tambah-tambah lah ni main AFC, boleh main di luar, memang dia akan fight. Tapi yang tu yang kita tak ada dalam diri kita. Macam mana main nak menang tu tak ada. Jadi kita punya kemahuan tu nak pergi World Cup tu jauh sangat. Jadi mungkinlah kita akan pergi, tapi bila wallahualam lah. Tapi lagi satu, kalau tengok dunia bola sepak sekarang ni, dia dah main level high level dah. RM yang sangat mencabar. Bukan player murah dah lah ni. Dulu masa kami main mungkin bawah 10,000, bawah 15,000 lagi. Tapi sekarang ni dah value dia dah naik. Jadi kalau value naik tapi performance kita tak naik, sayang lah. Tapi tengok setakat ni memang kita nampak lah semua ke arah nak berjaya. Jadi World Cup ni satu memang sasaran kita tak tahulah. Tapi kalau tanya saya, kita jauh lagi. And then pastikan kalau main ni, tolonglah bagi ada jiwa nak naik stage tu, nak menang tu, nak pegang trofi, nak julang tu. Yang tu yang mahal dia kat sini. Jadi kalau kata saya nak pasti kat Manzur kot, saya rasa dia pun tak sabar nak jawab berkaitan dengan World Cup ni. Okey, kita bagi kat dia. Silakan tu. Sikit lah ni. Dia World Cup paling tinggi lah. Kan? Kalau untuk kita ni, Asia, peringkat Asia, Piala Asia, kemudian pergi ke World Cup kan. Saya terus terang cakap lah. Ni daripada hati saya yang ikhlas. Saya nak beritahu. Kalau kita nak pergi World Cup sekalipun, satu benda yang ni, berani buat perubahan. Saya ulang 3 kali saya kata, berani buat perubahan. Perubahan melibatkan tadi RM. Perubahan untuk kita ubah mentaliti kita, pengurusan, jurulatih, pemain, fan. Berani buat perubahan. Kalau kita berani buat perubahan, insya-Allah benda tu bukan lama, tapi mungkin hampir. Bila tak tahu. Tak lama tapi baik. Tapi semua orang kena berani buat perubahan. Apa perubahan tu? Balik pakat-pakat fikir apa yang kata tu. Kan? Kalau saya nak cakap tak cukup ni. Tapi yang sebab saya kata dia, perubahan perlukan RM. Tapi kalau kita nak sampai apa peringkat pun, Asia Cup ataupun peringkat yang tinggi, perlu berani buat perubahan. Berani buat perubahan. Kalau kita berani buat perubahan, insya-Allah kita boleh berjaya. Jepun berjaya sebab dia berani buat perubahan. Dia tukar sistem, dia tukar segala-galanya, dia tukar berani. Korea dia berani buat perubahan. China dia nak pergi World Cup, 2 tahun dia hantar dia tim pergi duduk kat Brazil. Berani buat perubahan. Kena berani buat perubahan, insya-Allah. Dengar tu, berani buat perubahan. Jadi bila kita sembang pasal tim nak pergi World Cup ni, sebenarnya kita bukanlah tertumpu kepada tim bola semata-mata. Semua orang kena mainkan peranan. Even kita sebagai penyokong pun, kita sebenarnya mainkan peranan yang sangat-sangat besar untuk nak pastikan tim kita berjaya. Okey, jadi tu soalan terakhir. Saya tak boleh nak tanya lebih-lebih sebab masa pun dah time. Masa dah time. Yang dekat belakang kamera duk bagi signal dah dekat saya. So bagi habis hang. Okey. Jadi sebelum saya nak akhiri program kita pada petang ni, saya nak ingatkanlah kepada semua penonton-penonton dekat luar sana tentang sekarang ni, macam yang kita tahu, kes COVID tengah makin meningkat di negara kita. Jadi kita sama-samalah jaga SOP. Kalau kita keluar, pakai face mask, bawa hand sanitizer, kerap cuci tangan. Kita kalau boleh elakkan mengunjungi tempat yang sesak, tempat yang sempit dan juga bersembang secara dekat. Okey, sama-sama kita jaga penjarakan fizikal dan juga jaga SOP. Hashtag kita jaga kita, okey. Jadi saya rasa itu saja daripada kami bertiga pada petang ni. Dan kalau ada penyokong yang tak dapat tengok live ni, anda semua boleh share lagi supaya lebih ramai penyokong-penyokong bola sepak dan juga penyokong futsal di negeri kita dapat input yang positif daripada kedua-dua orang legenda bola sepak di negeri kita ni. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Sekali lagi kami bersiaran langsung di Round Island Cafe di Teluk Bahang. Okey, kalau siapa-siapa yang nak mai lepak dekat sini, boleh singgah dekat Teluk Bahang ni. Dan juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita kerana sudi bersama saya pada petang ini, dan juga kepada pihak penganjur yang sudi terima saya sebagai moderator pada petang ini.
Okay, jadi sekian dulu daripada saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Kalau saya ada buat apa-apa video di Facebook page Demi Pulau Pinang, bolehlah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel DPP Studios. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi kebanggaan, demi Pulau Pinang.